Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, serta anak-anak yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izin kurnianya dapatlah kita bersama-sama pada malam ini meraihkan satu majlis, iaitu sambutan Maulidur Rasul, peringkat pasti Al-Amsyar, Kampung Parit Muhammad. Jadi syukur Alhamdulillah dengan kehadiran tuan-puan pada malam ini. Dengan yang cuaca pada petang tadi nampak macam nak hujan, Alhamdulillah pada malam ni Allah bagi izin yang suasana yang tenang macam ni, suasana yang sejuk, dapat kita meneruskan majlis ini insya-Allah dengan jayanya. Jadi mari kita sama-sama memulakan majlis pada malam ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tak lupa juga saya mohon pada tuan-tuan kita sedekahkan Al-Fatihah khusus kepada penginfak, penyumbang daripada tahun 2000 dahulu, yang mana mereka menginfakkan tenaga mereka, wang ringgit mereka, masa mereka, dapat terbinanya sebuah pasti di Kampung Parit Muhammad ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada para hadirin yang baru saja sampai, saya ucapkan terima kasih kerana datang ke majlis ni. Dengan segala hormatnya dipersilakan lagi boleh menjamu juadah-juadah yang dihidangkan tu, insya-Allah masih ada lagi, boleh dihabiskan. Jadi saya tak perlulah berucap panjang kerana kita nak dengar ceramah daripada ustaz kita yang kami di peringkat pasti datangkan penceramah hebat ni, insya-Allah daripada Segamat, Al-Fadil Ustaz Razali Jamil. Kalau tuan-tuan biasa tengok Facebook dia, mengikuti program-program kuliah dia, dia ada type je nama Ustaz Muhammad Razali bin Jamil. Tuan-tuan boleh ikuti. Mana-mana dekat Parit Sulong ni, insya-Allah masjid-masjid, surau-surau dia biasa masuk. Dah lama dah dia berkecimpung dalam bidang dakwah. Dan alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ni beliau terbuka hati untuk hadir ke kampung kita ni, di pasti ni, untuk meraihkan sambutan Maulidur Rasul. Saya dimaklumkan surau-surau, masjid-masjid dah start daripada 12 Rabiul Awal hari tu hinggalah sekarang ni. Pada malam ni pun ada banyak juga program yang bertembung. Tapi alhamdulillah tuan-tuan dapat meluangkan masa ke pasti kami ni untuk kita dengarkan, ambil iktibar apa yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Razali. Sambutan Maulud kita sambut Nabi Muhammad tu sesungguhnya sebagai contoh tauladan untuk seluruh umat. Jadi ambillah seberapa banyak sunnah yang telah diajarkan dan kita ikuti hingga ke hari inilah. Jadi mungkin Ustaz Muhammad Razali akan kupas lebih lanjut pentingnya sambutan itu. Selain kita mengenang, kita amal, praktikan apa yang telah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita sebagai umatnya, insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa, kita mulakan program kita malam ini dengan menyebut anak-anak pasti kita untuk membuat persembahan pada malam ini. Jadi mula-mula ada persembahan, kemudian kita akan berselawat ramai-ramai lah setelah tu. Jadi dengan segala hormatnya dipersilakan anak-anak pasti untuk naik ke pentas
mempersembahkan persembahan dengan segala hormatnya dipersilakan dengan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gagah jejaka perseri wajah, raut tepikat kasih disemat. Lahirlah baginda di tahun gajah, Nabi Muhammad panggilan umat. Tumbuh mekar bunga kasturi, sayang dipetik tukulai dayu. Di gua Hira baginda sendiri, kalimah Iqra turunlah wahyu. Hujan menitis di kala tengkujuh, badai melanda deru menungkai. Baginda diangkat ke langit ketujuh, Isra Mi'raj solat disingkat. Dulu merana pedih rasanya, kabar bunda perit terjengkam. Wafat Rasulullah 63 hayatnya, Masjid Nabawi tempat dimakam. Sekian sudah kisah dikarang, janganlah leka terus melupa. Perjuangan Nabi harus dikenang, buat teladan kita semua. Salam. Diminta semua untuk bangun, kita berselawat bersama-sama anak-anak ini. Mana lagi, sana lagi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salamullah ala yasin habibillah. Sungguh beruntung wahai manusia, jika bertemu Nabi yang mulia. Wajahnya indah bagai purnama, kata-katanya bagai permata. Wajahnya indah bagai purnama, kata-katanya bagai permata. Salatullah salamullah ala ya Rasulillah.
salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala ya habibillah. Nabi bersabda pada umatnya, banyak berselawat kepadanya, turut mendapat ampunan dosa dari Ya Allah yang Maha Esa, turut mendapat ampunan dosa dari Ya Allah yang Maha Esa. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala ya habibillah. Hidup ini tak akan lama, dunia ini fata morgana, penuhi amal yang mulia agar mendapat tempat di surga, penuhi amal yang mulia agar mendapat tempat di surga. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wahai manusia tua dan muda, ingatlah mati di depan mata. Amal mulia masuk ke syurga, amal durhaka masuk neraka. Amal mulia masuk ke syurga, amal durhaka masuk neraka. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Salawat ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa tuan-tuan untuk duduk kembali. Alhamdulillah, begitulah. Ya. InsyaAllah anak-anak ni dididik dan diasuh di sini dengan ilmu-ilmu awal pembesaran mereka. InsyaAllah kita doakan yang terbaik untuk diorang, ibu ayah-ayah yang menghantar kemari. InsyaAllah
Jadi itulah Jadi tanpa melengahkan masa yang ditunggu, yang mana ada bawa buku catatan, bawa pen, yang ada nak record, ambil iktibar, ambil catatan peringatan yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz. Semoga apa yang disampaikan tu kita tahu dan kemudian kita beramal dengan ilmu yang kita dapat tu, insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Rozali bin Jamil Al-Hafiz untuk menyampaikan ceramah Maulidul Rasul di Pasti Al-Ansar tahun 2024 bersamaan 1446 Hijrah. Dengan segala hormatnya, majlis silakan. Boleh buat sipo Boleh buat sipo Kau tadi buat sipo. Ada insya-Allah. Okey. Ya. Okey. Alright, okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam adibu auladakum bisalasi khisal ma'rifatullah wa ma'rifatur rasul wa qiraatil Qur'an atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Yang berusaha sahabat promosi majlis yang berbahagia, YDP PAS kawasan Parit Sulong, Abang Halim, saya istilahkan Abang Halim, dan ahli jawatan kuasanya yang berbahagia, para alim ulama, tuan-tuan guru, ustazah, tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pertama-tamanya, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah, kerana dengan izin daripada Allah, pada malam ini kita dipertemukan dalam suasana majlis menyambut Maulidul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan moga-moga kehadiran kita ini semuanya diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Para hadirin, terlebih dahulu saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada pihak penganjur pada malam ini kerana sudi untuk menjemput saya dalam program yang diadakan.
kerana sahabat saya, saudara Arba'in, dia meminang lama tuan-tuan, tak dapat. Asyik tukar tarikh saja. Jadi dengan izin Allah Ta'ala, malam ini dapat bersua muka dengan tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat sekalian. Dan pertemuan malam ini, kalau tidak silap saya, di tempat ini kali yang ketiga. Dah kali yang ketiga, kalau tuan-tuan masih ingat. Kalau tuan-tuan masih ingatlah, tapi saya tengok kat depan saya ni dah silih berganti orang berbanding yang dulu. Jadi walau bagaimanapun, alhamdulillah kita dipertemukan pada malam ini dalam majlis ini, dan moga-moga kehadiran muslimin dan muslimat diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Para hadirin yang dirahmati Allah, saya tadi bila datang kat sini tuan-tuan tengok budak-budak kecil berselawat. Dia tengok berselawat tu, saya bukan tengok budak-budak, saya tengok tuan-tuan tengok budak-budak. Bila budak-budak berselawat ni, saya tengok tuan-tuan dan puan-puan tengok budak-budak. Saya tengok dalam jiwa tuan-tuan ni memang seronok tengok budak-budak berselawat. Memang seronok. Kenapa? Apa yang saya nak bawa kepada tuan-tuan, inilah sebenarnya jiwa naluri manusia. Bila dia tengok budak-budak berselawat, dia rasa seronok. Sebab kenapa? Budak ni tuan-tuan, dia berselawat, dia rasa malu tak ada. Dia berani tu dalam berani-berani takut. Sama ada betul tak betul, dia langgar semacam. Cuba kalau tuan-tuan tengok, suruh mak dengan bapak dia selawat kat depan ni. Macam mana rupa dia. Kan tuan-tuan? Tu. Jadi saya tengok tuan-tuan, memang kita ni suka kalau anak-anak kita ni memang pandai berselawat. Memang kita suka. Apa yang saya nak sebut pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Nabi SAW pernah berpesan kepada kita. Nabi kata, "Adibu auladakum bisalasi khisal." Kamu kena didik anak-anak kamu itu 3 perkara. 3 perkara ni wajib dididik untuk anak-anak kita. Sebab saya tengok kat sini tuan-tuan, bila bunyi pasti, tengok budak kat depan ni pun bukan mak dia, bukan bapak dia, anak-anak tuan-tuan. Jadi kita tengok dia kat depan. Jadi bila kita tengok dia kat depan tuan-tuan, Nabi SAW pernah memberikan suatu pesanan kepada kita. Nabi memberi pesanan kepada kita dalam soal anak-anak ni. Nabi kata apa? Adibu auladakum bisalasi khisal. Kamu kena didik anak-anak kamu itu 3 perkara pokok. 3 perkara ni pokok dan bukan sekadar sunat, hukumnya wajib. 3 perkara ini. Apa yang 3 tu? Pertama kata Nabi, ma'rifatullah. Kita kena kenalkan anak kita itu untuk mengenal Allah Ta'ala. Itu nombor 1 yang paling wajib. Anak kita kalau tuan-tuan tak ajar matematik, tak jadi masalah lagi. Kalau dia tak tahu sains, tak jadi masalah lagi. Kalau dia tak tahu gadget, dia tak jadi masalah lagi. Tapi kalau dia tak kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu menjadi satu masalah dalam hidup kita. Jadi itu yang pertama yang dipesankan oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Anak ni penting dididik, pertama sekali ma'rifatullah. Kita kena kenalkan Allah Ta'ala. Itu nombor 1. Nombor 2, Nabi kata wa ma'rifatur rasul. Kita kena kenalkan anak kita dengan Rasulullah SAW. Kita kena kenalkan anak kita dengan Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, kalau kita kenalkan dengan Nabi SAW, apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Al-Quran, Allah kata innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah kata sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Wahai orang beriman, selawatlah kamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para hadirin sekalian, kalau dalam ayat ini Allah kata suruh selawat. Selawat ni bukan sekadar sebut. Selawat ni sebenarnya kita kena kenal Nabi SAW. Betul tuan-tuan? Ibu-ibu, selawat ni kita kena kenal Nabi, betul? Nabi saja ke disuruh kenal ke atau macam mana? Tuan-tuan, dalam ayat ni, surah Al-Ahzab Allah Ta'ala sebut, Allah perintahkan kita selawat pada Nabi, kena kenal Nabi saja ke atau macam mana tuan-tuan?
Orang tak berani nak jawab tuan-tuan. Kita tanya ibu-ibu lah, suami ni dah tak berani nak jawab tu. Kan? Nabi ni dalam ayat tadi Allah kata suruh selawat kepada Nabi ni, suruh kenal Nabi seorang ke atau macam mana? Oh pun tak jawab juga. Saya nak sebut pada tuan-tuan bila kata selawat dalam ayat ni, Nabi bukan, Allah Ta'ala bukan sekadar suruh selawat pada dia, tetapi Allah suruh kenal dia dan ahli keluarga dia. Sebab bila kita selawat, kita mesti sebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita kena kenal Nabi, kita kena kenal ahli keluarga Nabi SAW. Jadi kalau anak kita, tuan-tuan, kita nak tarbiyah, kita kenalkan dia Nabi, dan kita kena kenalkan anak dan ahli keluarga dia kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa saya sebut demikian, tuan-tuan? Kenapa perkara ini penting? Sebab perkara ini penting, saya punya alasan begini. 2-3 hari lepas, kita dengar seorang pemimpin gerakan Islam dunia mati dibunuh. Saya bagi alasan pada malam ini kenapa kita kena didik anak kita kenal Allah, kenal Rasul. Dan satu lagi, Nabi kata wa qiraatil Quran, kena kenal Quran. Ini adalah manhaj yang ditinggalkan oleh Nabi, yang diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk kita didik anak kita. Kenapa? Alasannya saya nak buat cerita begini. 2-3 hari lepas kita dengar pemimpin gerakan Islam mati dibunuh. Mati dibunuh dengan drone. Senjata drone. Nama pemimpin ni ialah Yahya Sinwar. Seorang pemimpin gerakan Hamas di Palestin. Yang mana Hamas ini mula-mula dipelopor oleh Syekh Ahmad Yassin. Selepas dia mati, diganti dengan Dr. Aziz Rantisi. Dibunuh juga. Lepas tu diganti pula yang ketiga dengan Dr. Ismail Haniyeh. Dibunuh juga yang terbaru di Iran. Dan yang terakhir 2-3 hari lepas, maka kita dengar pemimpin gerakan Islam mati dibunuh dengan drone yang namanya Yahya Sinwar. Dan hari ini kita dengar pengganti dia ialah Khalid Mashal. Apa yang saya sebut cerita ni, walaupun cerita ni bukan cerita orang Malaysia, walaupun cerita ni bukan cerita orang dekat Parik Muhammad ni, tapi nak sebutkan ini adalah suatu pembunuhan terhadap gerakan Islam yang berada di bumi Palestin. Yang berada di bumi Palestin. Kenapa saya kaitkan demikian? Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Nabi kata, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqq la yadurruhum man khazalahum hatta ya'tiya amrullah. Akan ada satu kelompok yang akan berjuang memperjuangkan kebenaran, yang mereka itu berjuang secara terang-terangan, tidak nyorok-nyorok, dan mereka itu tidak mampu untuk dibunuh perjuangannya, tidak mampu untuk dimatikan perjuangannya hingga datang ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat Nabi tanya satu soalan dengan Nabi. Ainahum ya Rasulullah? Orang yang kau cakap ni wahai Rasulullah, di mana dia wahai Rasulullah? Maka Nabi jawab, hum fil Baitul Maqdis wa kana fil Baitul Maqdis. Mereka itu berada di Baitul Maqdis dan sekeliling Baitul Maqdis. Maka apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, Baitul Maqdis berada di Palestin. Sekeliling Baitul Maqdis bermakna berada di Syam. Negeri Syam itu mewakili 4 negara. 4 negara itu ialah Jordan, Lebanon, Syria dan juga Palestin. Apa yang saya nak sebut, Nabi kata, bumi ini sekarang sedang bergolak. Bumi ini sekarang sedang bergolak. Dan kita lihat Palestin yang dulunya besar, sekarang ni tinggal Gaza dengan Rafah saja. Gaza dan Rafah. Tapi apa yang saya nak kaitkan dengan majlis kita malam ni? Tentang pembinaan generasi dan tanggungjawab kita. Saya nak sebut begini, tuan-tuan. Nabi SAW pernah ditanya. Tuan-tuan kena dengar betul-betul. Saya punya cerita ni, apa kaitan dia, tuan-tuan? Satu cerita dengan satu cerita tu. Nabi dulu dia pernah ditanya
oleh orang, "Ya Muhammad, akhbirni an nafsak." Wahai Muhammad, kau ceritakan kepada aku, kau tu sebenarnya siapa? Ni yang tanya sahabat Nabi. Hadis riwayat daripada Al-Hakim. Maka Nabi jawab dengan 3 jawapan. Tetapi saya tak nak sebut 3-3. Saya nak sebut yang ada kaitan dengan cerita saya malam ni. Yang nombor 3. Nabi jawab, dia kata, "Ra'at ummi." Ibuku melihat. "Nurun adha'at kusurusam." Ketika aku lahir, maka emak aku melihat satu cahaya yang menyinari negeri Syam. Mak Nabi ketika melahirkan Nabi, dia melihat cahaya yang menyinari negeri Syam. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir menyebutkan apa yang disebutkan, apa yang dilihat oleh ibu kepada mak Nabi kita Muhammad ditakwilkan bahawa pada akhir zaman nanti, bahawa negeri Syam ni dia akan bangkit Islam. Bangkit Islam dan Islam akan memerintah dunia. Ini kenyataan ulama dalam mentafsirkan hadis tadi itu. Jadi maknanya negeri Syam ni sekarang, ibu-ibu, 4 negara yang saya sebut tadi. Dan 4 negara ni, Palestin, Lebanon, Syria dan Jordan. 4 negara ni perang. 4 negara ni perang. Palestin dah tinggal Gaza dengan Rafah. Baru-baru ni perang pula apabila berlaku pembunuhan Dr. Ismail Haniyeh, maka membawa peperangan antara Israel dengan Lebanon. Kemudian perang lagi Israel dengan Jordan. Dan kita tengok Syria dah lama perang sebelum ini. Jadi kita tengok para hadirin sekalian, macam mana nak bagi pemahaman hadis yang disebut oleh Nabi, Islam bakal merentah akhir zaman dan bermula dia naik di bumi Syria. Bumi Syria tu bumi Palestin. Dan kita tengok dia tengah perang. Jadi di mana kebenaran kenyataan Nabi SAW itu? Jadi apa yang saya nak sebut kepada tuan-tuan, walaupun orang nak bunuh Islam ni, yang dibawa oleh Nabi 1446 tahun dulu, sehingga kepada hari ini, mereka cuba nak sekat Islam dan bunuh Islam. Tetapi yang realitinya Islam tidak pernah mati. Islam tidak pernah mati. Dan tuan-tuan tengok, apa yang saya nak sebut ialah Israel yang ada di bumi Palestin, dia bunuh orang Islam dah melampaui arti kemanusiaan. Dia dah tak lawan tentera dengan tentera. Dia bunuh semua orang, daripada tentera hingga kepada orang biasa. Rumah pun dihancurkan. Budak-budak kecil pun dibunuh. Kenapa? Yang ini yang kita kena faham. Sehingga budak-budak kecil dibunuh. Apa yang saya nak sebut para hadirin sekalian ialah, budak-budak kecil ini dibunuh kerana dia tidak mahu ada pewaris. Dia tidak mahu ada pewaris untuk mewarisi sebagaimana yang disebut oleh Nabi bahawa Palestin bakal bangkit Islam di situ. Sebab tu dia anak-anak yang kecil pun dibunuh. Jadi para hadirin sekalian, mereka merancang, Allah juga merancang. Mereka merancang dengan senjatanya. Mereka merancang dengan duit dia. Mereka merancang dengan kekuatannya. Mereka merancang dengan undang-undangnya. Tetapi kita tengok perjuangan Islam di bumi Palestin tidak pernah mati sehingga pada hari ini. Masih lagi ada yang berjuang. Maknanya apa tuan-tuan? Kita tengok mereka bunuh budak-budak kecil. Untuk apa? Supaya tidak ada pewaris. Supaya tidak ada generasi penyambung. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan Islam bakal bangkit di situ. Jadi apa yang saya nak bawa kepada cerita kita malam ni ialah, ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian, masing-masing ada anak. Masing-masing ada anak. Anak inilah adalah penyambung dan pewaris kita. Anak inilah penyambung dan pewaris kita yang akan membawa Islam yang telah kita amal selama ni. Kalau anak-anak kita ni tak dibina betul-betul, nescaya nanti pewaris kita tak tahu namanya Islam ataupun tidak. Kita tak tahu dia tu menyambung agenda Islam ataupun tidak. Dan kita tak tahu dia tu orang Islam ataupun tidak. Yang ini Nabi dah pesan awal.
Benda wajib yang perlu diterapkan kepada anak, 3 perkara wajib. Kenal Allah, kenal Rasul dan juga baca Quran. Kerana benda ni lah yang membina generasi. Sebab itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok orang-orang di bumi Gaza, orang-orang di bumi Rafah, hidup dia dengan Quran hari-hari. Tapi kita hari ni tuan-tuan hidup dengan handset hari-hari. Betul ibu-ibu? Betul ya? Saya tak payah suruh ngaku, dah ngaku. Kan? Ya sungguh. Kita kena tengok betul-betul hari ini. Satu cabaran kepada orang nak mendidik anak. Satu cabaran untuk orang mendidik anak bukan satu benda yang senang. Suruh baca Quran dengan tengok handset, mana dia lebih pegang ibu-ibu? Handset. Nampak tu, saya tak payah syarah panjang-panjang. Jadi malam ni ceramah pendek je. Betul tuan-tuan, ni realiti. Jangan main-main tuan-tuan. Sebab apabila kita mati, kita akan meninggalkan anak generasi tu. Sebab itu tuan-tuan tengok kenyataan daripada Nabi. Dia kata akan ada orang yang berjuang untuk Islam dan mereka itu tidak mampu untuk dibunuh, mereka itu tidak mampu untuk dimatikan perjuangannya, sehinggalah datang ketetapan daripada Allah. Mereka itu berada di Baitul Maqdis dan juga sekeliling Baitul Maqdis. Tuan-tuan tengok. Kalaulah pengasas Hamas boleh kata pada tahun 2027 Israel lenyap di atas muka bumi. Itu kenyataan yang disebutkan Syekh Ahmad Yassin. 2027 Israel tak ada di atas muka bumi. Itu kenyataan dia. Cuba tuan-tuan bayangkan dalam keadaan Palestin sekarang tinggal Gaza dengan Rafah. Macam mana nak membuktikan perkara tersebut? Kan? Seolah-olah kita kata macam mustahil. Betul tak ibu-ibu? Seolah-olah apa yang Nabi kata tadi itu, yang perjuangan tadi tidak mampu untuk dibunuh, bahkan ketetapan daripada Allah sampai. Seolah-olah kita kata, betul ke Nabi Muhammad, Nabi kita ni tuan-tuan kata demikian. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Islam menang ni pasti akan berlaku. Islam berdaulat pasti akan berlaku. Islam memerintah pasti akan berlaku. Tetapi yang kita kena faham ialah, siapa dia pewaris yang bakal memperjuangkan Islam tu? Siapa dia pewaris-pewaris itu? Kalau tidak anak-anak kita yang kecil-kecil ni. Tak gitu tuan-tuan. Anak-anak kita lah yang akan menyambung generasi tersebut. Anak-anak kita lah. Sebab kita tengok apa yang berlaku di bumi Palestin ada kaitan dengan kita. Sebab bumi itu adalah bumi orang Islam. Yang menjadi satu tanggungjawab, siapakah yang bakal untuk membebaskan bumi Palestin. Kita tengok hari ni tuan-tuan, ramai orang dah mati dah kat situ. Kita tengok orang Islam di negara-negara lain dah mula macam orang, apa kita istilahkan, bisu. Bisu. Macam tak ambil hal. Tapi Allah Ta'ala kata, Islam pasti bangkit di situ. Islam bakal memerintah di situ. Di sinilah tuan-tuan dan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita kena faham, anak kita kena bina generasi itu. Generasi kena bina macam mana? Kita kena kenalkan dia Allah, kena kenalkan dia Rasul, kena kenalkan dia Al-Quran. Dia tak pandai matematik, tak ada masalah tuan-tuan. Dia tak pandai sains, tak ada masalah. Tapi kalau dia tak pandai ngaji, agak-agak ibu-ibu risau tak? Risau. Tuan-tuan, kalau anak kita ni tak kenal Allah Ta'ala, risau tak risau tuan-tuan? Risau. Kan? Orang kita ni tuan-tuan kalau mati, mesti nak bacakan Quran. Tak gitu tuan-tuan? Tapi kalau mati, dikasihkan gadget, agak-agak nak atau tidak? Tak nak kan? Tapi kenapa diberikan gadget ke anak tu? Kan? Tak gitu tuan-tuan. Nah, ini kita kena tengok betul-betul. Realiti kita berada pada zaman yang Nabi SAW dah pesan lama dah. Kena ingat-ingat perkara ini. Perkara ini bukan perkara kecil. Sebab zaman hari ini, tuan-tuan, kita duk tengok hari ini, zaman hari ini, kesan daripada pendidikan yang ada, menjadikan otak orang, dia tak berapa nak faham dengan Islam. Saya nak tanya ibu-ibu, setuju tak dengan saya? Saya nak contohkan sikit begini. Saya mudah je. Kita orang Islam ni semua bila kata kita cinta kepada Nabi, semua apa cinta kepada Nabi. Tak gitu tuan-tuan. Memang kita cinta pada Nabi. Bahkan punya dekatnya kita dengan Nabi, kalau kita semayang, kita selawat, tukar nama Nabi itu pun tak boleh sama sekali. Tak gitu tuan-tuan. Tuan-tuan semayang, cuba tukar selawat nama bini. Boleh tak?
Ibu-ibu semayang selawat tukar nama lelaki, boleh tak? Memang confirm kita kata tak boleh. Bukan sekadar tak boleh, batal ibadat tu. Maknanya apa? Nabi tidak ada galang ganti. Itulah yang kita faham. Tapi kenapa Nabi cakap kita tak nak ikut? Kita percaya dah tu. Bahawa kita tak, Nabi tak boleh tukar. Nabi tak boleh ditukar. Bini boleh tukar tak? Tak berani nak tambah tu. Tak berani nak tak jawab tu. Nabi tak boleh tukar. Bini boleh tukar tak? Boleh. Cakap terang aja. Kan? Apa ibu-ibu nak takut? Kan? Takdir Allah mengatasi segalanya daripada kehendak kita. Kan? Kehendak kita, kalau Allah Ta'ala kata tak bertukar, cakaplah macam mana tak akan Kalau Allah Ta'ala kata tak bertukar, pertahankan macam mana pun akan. Kita tak boleh nak mengatasi takdir. Cuma yang saya nak sebutkan begini, kalau Nabi tu, walaupun dah meninggal, dia tak boleh cari galang ganti untuk diri kita dalam ibadat. Tapi bini boleh tukar tak? Dah slow je jawab. Macam tuan-tuan, bini boleh tukar tak? Boleh. Tambah boleh tak? Tambah boleh tak ibu-ibu? Tak berani nak bercakap kan? Apa dia? Oh, macam kenal sangat dengan saya. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita kena ingat, yang saya nak sebutkan tadi, oleh kerana Nabi tidak ada galang ganti dengan kita, tak ada galang ganti, Nabi pesan, ramai orang tak ikut pesan Nabi. Cuba tuan-tuan tengok, cuba tuan-tuan fikir balik. Nabi pesan, apa dia? Nabi kata, Iqra'ul Quran, fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kamu akan Quran. Quran tu besok datang hari kiamat memberi syafaat kepada diri orang yang membaca. Itu kenyataan dalam hadis Nabi. Tetapi daripada Quran dengan handset, siapa lebih pegang? Handset dengan Quran, mana lebih dipegang? Apa dia? Ibu-ibu ni cakap Nabi ke cakap siapa? Ibu-ibu ikut. Dan malam ini kita menyambut Rasul. Sekarang ni kita menyambut Rasul. Adakah kita ikut cakap Nabi ataupun tidak? Sebab itu kenapa kita tengok generasi kita. Masyarakat kita hari ini banyak yang lari daripada Islam tu. Banyak lari daripada Islam. Baru-baru ni dekat Batu Pahat tu ada ajaran sesat. Namanya Milah Ibrahim. Kan? Tak gitu tuan-tuan? Dekat Batu Pahat ni ada ajaran sesat Milah Ibrahim. Tetapi apa yang saya nak sebut, ada lagi ajaran sesat yang lebih tua pada Milah Ibrahim ni. Yang lebih dulu pada Milah Ibrahim. Yang dihukumkan sesat tapi orang tak perasan. Apa dia? Ajaran sekular tu sesat. Ajaran liberal tu sesat. Ajaran sekular tu sesat. Hari ini ada orang kata Islam sekular. Ada Islam liberal. Tu semuanya sesat walaupun dinisbahkan kepada Islam. Itu lebih dulu pada Milah Ibrahim tu. Ibu-ibu perasan tak tu? Tuan-tuan perasan tak tu? Tak perasan kan? Tapi ini ada dekat tempat kita. Pahaman sekular tu sesat. Pahaman liberal tu sesat. Lama lebih dulu pada Milah Ibrahim. Tapi orang tak nampak. Tuan-tuan tengok fatwa kebangsaan. Fatwa kebangsaan. Sekular sesat. Liberal sesat. Tapi penganutnya ramai. Penganutnya dekat Malaysia ramai. Yang ini yang kita kena jaga-jaga. Kesesatan seperti inilah yang Nabi selalu pesan. Kena jaga-jaga. Sebab kita kena ingat, ada kadang-kadang orang Melayu tapi otaknya komunis. Betul? Saya nak tanya tuan-tuan, ada tak orang Melayu otak komunis? Tu. Ada orang Melayu tapi otaknya sekular, ada tak? Ada banyak. Itu lagi sesat ajaran tu. Yang ini kadang orang tak fikir. Orang nampak Milah Ibrahim tu memang sesat. Jabatan Agama Negeri Johor dah kata bahawa Milah Ibrahim ni memang sesat. Kan? Dan dikatakan ajaran Siak tu memang sesat. Tapi tuan-tuan ada lebih sesat pada dulu. Lebih dulu lagi, lebih tua. Tapi tidak dikatakan sesat. Liberal tu. Salah satu daripada kelompok liberal. Apa dipanggil dalam bahasa singkat? Sister in Islam. Ibu-ibu kenal tak Sister in Islam? Tuan-tuan kenal tak Sister in Islam? Tak kenal ya? Aku ingat orang Parik Muhammad ni duduk Taman Maju. Rupanya duduk Amazon lagi. Kan? Dan ini tuan-tuan, Sister in Islam. Dekat Malaysia ni ada satu NGO namanya Sister in Islam. Dan mereka itu berpahaman Islam liberal. Apa makna liberal ni tuan-tuan? Orang yang cuba nak melepaskan diri daripada ikatan agama. Nak bebas. Nak bebas. Itu dia panggil liberal ataupun liberalism. Ni ada dekat tempat kita. Jadi benda ni tuan-tuan sedang berleluasa.
Yang ini yang kita kena tengok. Kenapa anak-anak kita kena mengenal Allah, mengenal Rasul dan membaca Al-Quran. Saya nak tanya ibu-ibu, kan kita dengar baru-baru ni, ada orang tulis kalimah Allah dekat stokim. Betul? Dekat mana tu tuan-tuan? Batu Pahat tu kat mana? Seri Gading kan? Tu. Ibu-ibu, orang letak nama Tuhan kita kat stokim. Agak-agak marah tak marah? Memanglah marah. Tapi yang buat kerja tu siapa? Siapa buat kerja tu? Itu pahaman apa tu? Komunis ke bukan tu? Tu yang saya nak sebutkan pada tuan-tuan. Tapi ada tak yang bela dia? Kita cakap terang je. Sebab dalam bab agama ni tidak ada tolak ansur. Lakum dinukum waliyadin. Kata Allah, agama ni, kamu agama kamu, aku agama aku. Tak ada kompromi dalam bab tu. Tetapi kita tengok hari ni Islam diperkotak-katikkan. Ibu-ibu kena ingat benda ni. Islam cuba diperkotak-katikkan sekarang ni secara halus, secara sedar ataupun tidak. Orang buat testimoni kepada kita. Hari ni orang cuba mempermainkan kalimah Allah sampai letakkan dekat stokin. Dia nak tengok orang Islam ni sensitif tak sensitif. Kita ni orang Islam sebut Quran, sebut Allah, itu adalah yang paling tinggi di sisi kita. Tiba-tiba orang mempermainkan. Ni berlaku kat tempat kita. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, agak-agak kita nak ke jadi macam Palestin tu? Tuan-tuan nak jadi Palestin? Palestin ni tuan-tuan, saya nak sebut gini. 1948, Yahudi masuk Palestin. Jadi menumpang 1948. Tapi 2024 sekarang orang Palestin jadi pelarian. Tinggal Rafah dengan Gaza aja. Hak lain mereka ambil. Jadi apa dia? Pendatang jadi tuan. Tuan rumah jadi yang ini ibu-ibu kena ingat. Apabila generasi yang kita ada, anak-anak yang kita ada, tidak diberikan kepahaman agama, tidak memahami Allah, tidak memahami Rasul, tidak memahami Al-Quran, tidak memahami Islam, maka boleh dijual beli pemikiran dia. Boleh dijual beli peribadi dia. Sehingga kita tengok tuan-tuan, nanti satu keadaan kita numpang di tanah sendiri. Itu tidak mustahil. Itu tidak mustahil pada kita hari ini. Saya sebut benda ni bukan resis tetapi kepahaman tanggungjawab sebagai seorang Islam. Yang ini sedang berlaku. Saya nak tanya lagi ibu-ibu. Kan baru-baru ni ada satu orang pemimpin tu bukan pemimpin Islam. Dia pertikai logo halal. Betul tak? Tuan-tuan ada dengar? Itu pemimpin bukan Islam. Ataupun pemimpin tu senang kata kalau tempat kita dipanggil ahli parlimen dah senang. Kan? Dia pertikai logo halal tu. Logo halal. Tuan-tuan, kita ni orang Islam, walaupun hari-hari pergi masjid, pergi surau, tapi agak-agak kalau orang hidangkan kita nasi lemak, letakkan sambal, sebelah sambal tai ayam letakkan, agak-agak makan tak? Tuan-tuan makan tak? Tuan-tuan order nasi lemak, letakkan tai ayam, agak-agak ibu-ibu makan tak? Maknanya otak ibu-ibu dalam bab makan ni betul semua. Tuan-tuan dalam bab makan betul semua. Bila makan je betul. Kita tahu nak pilih mana yang betul, mana yang... Sekarang ni, yang jadi pemimpin ke atas tu tuan-tuan, dia pertikai soal halal ni. Sedangkan kita, kata Nabi SAW, kita punya ibadat, kita punya doa nak diterima oleh Allah, mesti daripada makan benda yang halal. Atib mat amak takun mustajabud dakwah. Kamu perbaiki makanan kamu, maka kamu akan dimakbulkan doa. Kalau kita makan pun tak jaga, makanan halal pun dipertikai, apa yang kita beli dekat kedai pun diragui akan kehalalannya, maka memberi implikasi ibadat kita tidak diterima oleh Allah. Jadi artinya kalau pemimpin tu yang ke atas tu dia pertikai tuan-tuan, pemimpin yang ke atas tu pula yang namanya ahli parlimen, dia duduk ke atas tu, saya nak tanya ibu-ibu, dia naik atas tu siapa naikkan? Siapa naikkan? Kita. Artinya ada tak tanggungjawab kita tu? Saya nak sebut malam ni tuan-tuan, kita ni kalau pilih pemimpin, jangan taksub. Jangan taksub kepada pemimpin. Kena gunakan teori apa? Kalau pemimpin tu salah, kita kena cakap salah.
Kalau dia betul, kita kena cakap betul. Jangan dia salah, kita kata betul. Itu bodoh nama dia. Ibu-ibu, saya nak sebut, Nabi pernah pesan. Ni pesan yang besar. Nabi kata apa? Nabi kata gini. Nabi pesan ni kepada seorang sahabat namanya Ka'ab bin Ujrah. Nabi kata begini tu. Ini cerita pasal pilih pemimpin sebab kaitan dengan makanan halal tu tadi. Ini pesanan Nabi. Kita nyambut Rasul ni di pesanan daripada Nabi. Nabi kata apa? Ya Ka'ab, a'azakallahu min imarati sufa. Wahai Ka'ab, kau kena minta lindung Allah daripada pemimpin-pemimpin yang bodoh ni. Tu kata Nabi. Tuan-tuan, kata Nabi kena minta lindung daripada pemimpin yang bodoh. Ka'ab ni tanya Nabi. Dia kata, wa mah ya imaratu sufa ya Rasulullah. Pemimpin bodoh ni siapa dia wahai Rasulullah? Aku nak tahu siapa dia pemimpin bodoh. Maka Nabi kata, umara'u min ba'di. Nanti kamu akan jumpa pemimpin lepas aku. Pemimpin lepas aku ni jadi pemimpin la yahtadu nabi hadi. Mereka memimpin tidak mengikut hidayah aku. Wala yastanu nabi sunnati, dan mereka memimpin tidak ikut sunnah aku. Itu kata Nabi. Man saddaqam bikasbihim. Siapa membenarkan atas pembohongan mereka. Maknanya apa? Pemimpin tu tak ikut hidayah Nabi, tak ikut sunnah Nabi, lepas tu kaki bohong pula. Ni kata Nabi, bukan saya tuan-tuan. Nabi kata, man saddaqahum bikasbihim. Siapa membenarkan di atas pembohongan mereka. Tu Nabi kata, dia bohong tapi ada orang kata betul. Agak-agak orang kata betul tu bodoh ke pandai? Ibu-ibu jawab. Kan? Dia bohong. Tapi orang kata betul tu. Bermakna orang yang kata betul tu tuan-tuan, teruk tak teruk tu? Teruk. Tapi yang saya nak sebut, yang kata betul tu rakyat dia. Jadi betapa rakyatnya diperbohongkan. Betapa rakyatnya jadi jahil. Ini kenyataan Nabi, bukan kenyataan saya tuan-tuan. Man saddaqahum bikasbihim. Siapa membenarkan mereka atas pembohongan mereka. Wa anahum ala zulmihim. Dan bantu mereka atas kezaliman mereka. Dia buat zalim, tapi ada orang bantu. Saya nak tanya tuan-tuan, ada tak zaman hari ni? Ibu-ibu ada tak zaman hari ni? Tak berani nak katakan. Saya berani kata ni. Kenapa? Sebab benda ni Nabi kata dulu. Nabi kata apa implikasi kalau ada benda macam ni? Kalau ada pemimpin yang kaki bohong tapi ada orang yang membenarkan. Tak, kalau pemimpin ada yang jahat, yang zalim tapi ada orang yang tolong dia. Nabi jawab, lastu minhum wa laysu minni. Mereka itu bukan umat aku bukan nabi mereka. Mereka itu bukan umat aku bukan nabi mereka. Artinya apa? Silap dalam milih pemimpin, Nabi tak ngaku umat. Walaupun tiap-tiap tahun buat majlis Rasul. Faham tuan-tuan? Itu peringatan daripada Nabi tu. Jadi artinya kita berada dalam Rasul pada malam ini, kita kena kenal apa yang disebutkan oleh wasiat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tuan-tuan hari ini, kita benarkan benda pembohongan, kita tolong benda zalim, Nabi tak ngaku umat. Nabi tak mengaku umat. Bila Nabi tak mengaku umat tuan-tuan, tuan-tuan besok hari akhirat nak lari cari siapa? Ibu-ibu nak cari siapa tuan-tuan? Besok kalau kita ni perlukan Nabi, tiba-tiba Nabi tak ngaku umat, agak-agak kita nak cari siapa? Nak cari Ustaz Ghazali tak boleh. Kan? Nak cari saudara Halim Kepul tak boleh. Walaupun dia ketua tak boleh nak cari. Kan? Tapi di hari akhirat ni kenyataan daripada Nabi SAW. Dan apa kata Nabi? Lagi wala yaruddu ala haudi. Mereka itu tidak akan diberikan minum air telaga Kausar. Itu kenyataan Nabi. Tak dapat minum telaga Kausar. Puncanya kenapa? Silap milih pemimpin. Boleh faham ibu-ibu? Yang ini, yang cakap bukan saya. Tu Nabi kata. Yang cakap tu dalam Quran sebut. Dalam hadis Nabi SAW sebut. Sebab tu saya nak sebutkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Wajib bagi kita ajar anak kita kenal Allah, kenal Rasul dan membaca Quran. Kita hari ni pula baca Quran tak berapa nak pandai, tapi tengok handset 24 jam boleh pula. Betul ibu-ibu? Itu dekat beg tu, kat kocik tu banyak handset tu. Sambil ceramah kat belakang dia tengok handset tu kan. Kadang-kadang bukan boleh percaya tuan-tuan. Duduk pula jauh belakang, gelap pula tu. Kan muka ustaz tak nampak. Jadi nak nyuluh tu macam mana? Tengok muka handset lah tu. Tu yang kadang-kadang tengok muka tu bersinar tu bukan kerana pakai bedak, tetapi kena suluh dengan handset. Tu yang jadi masalahnya tuan-tuan. Tapi Nabi kata inna ummati yud'auna yaumal qiyamah waral muhajjalina min asal wudu.
Faman yastati minkum ayutillahu falyaf'al. Sesungguhnya umat aku besok di hari kiamat akan dipanggil oleh Allah dalam keadaan mukanya bersinar-sinar. Mukanya bersinar-sinar. Kesan daripada air wuduk. Siapa-siapa yang mampu untuk memanjangkan sinar mukanya, maka kenalah mengambil wuduk sepanjang masa. Itu dalam hadis Nabi. Kita hari ni tuan-tuan, malam-malam muka bersinar bukan ambil wuduk. Rupa-rupanya tengok handset. Tak gitu tuan-tuan. Dia memang gitu. Tuan-tuan, dalam satu rumah, kalau saya tanya tuan-tuan, ada berapa biji Al-Quran? Dalam satu rumah. Berapa? Handset berapa biji? Tak, saya setuju dengan angka tu. Kan, memang. Dalam rumah, Quran tak banyak, tapi handset banyak. Bapaknya 2 biji, emaknya 2 biji, anak 10, seorang sebiji. Jadi 14. Tak gitu, ibu. Tak, inilah situasi kita hari ini. Situasi kita hari ini. Kita nak mengelak tak boleh benda depan mata. Tetapi tak dielak anak kita, tuan-tuan, pergi tempat lain. Kan? Itu masalahnya. Kadang-kadang bini dengan suami, minta mak cerita, laki bini gaduh, sekampung tahu. Tak gitu, ibu-ibu. Laki bini gaduh. Kan laki bini gaduh, Quran kata hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Isteri itu baju bagi suami, suami itu baju bagi isteri. Artinya dia tak boleh cerita kepada orang, tapi bila ada handset, dia gaduh, sekampung tahu. Tak gitu. Dia buat sikit aja. Dia update status WhatsApp, dia kata laki aku ni tengah geram. Itu je. Dia tak tunjuk muka, cuma tulis macam tu. Kan? Ni siapa cakap? Bini kata. Update status. Sampai suami pergi masjid, imam tanya, Mat, kau gaduh Mat? Mana ada? Kan? Tu. Kan? Kau gaduh Mat? Tak ada lah tu. Tu aku tengok tu dekat WhatsApp bini kau tu. Alumni AJK Kampung tu. Tengok dia kata laki aku tengah geram. Agak betul ke? Tuan-tuan. Artinya apa? Gaduh laki bini, sekampung tahu. Betul? Zaman hari ni. Zaman hari ni gaya hidup berubah. Laki minta air, WhatsApp. Bukan minta lagi dah, WhatsApp je. Mina, buatkan air. Betul tak? Bini kat dapur, dia screenshot goreng ikan. Kejap, tengah goreng ikan. Berubah habis cara hidup. Tak gitu tuan-tuan. Nah, ini kita jangan main-main tuan-tuan. Ini pesanan daripada Nabi. Kita akan terpedaya hidup dengan dunia sehingga kita lupa dengan Islam. Kita lupa dengan Islam. Saya nak tanya tuan-tuan, Al-Quran dengan handset, mana lebih tinggi? Cuba jawab. Ibu-ibu jangan jawab. Saya tanya sini. Antara Al-Quran dengan handset, mana lebih tinggi? Quran. Kan? Kita memang jawab begitu. Handset ni adalah hasil daripada otak manusia. Handset ni hasil daripada otak manusia. Quran, kalam Allah. Tuhan yang menciptakan. Tapi tuan-tuan tengok, kita tahu Al-Quran lebih tinggi pada handset. Tapi orang bawa mana satu? Handset. Tu kaki pembohong tuan-tuan tu. Minta maaf cerita ibu, kaki pembohong. Itu kalau maulid tu, nampak selawat cerita Nabi. Tapi sekali tengok praktikal, membohong tu. Minta maaf cerita. Tak gitu ibu-ibu. Ni bukan nak kata ibu-ibu, saya tak suruh ngaku. Siapa suruh ngaku? Tapi itulah realitinya. Generasi. Yang saya nak sebutkan, agak-agak kita boleh fikir tak, Palestin tadi tu, yang Israel masuk pada tahun 1948, sehingga sekarang 2024, tak sampai lagi 80 tahun. Tetapi dia dapat menguasai Palestin. Agak-agak kita terfikir tak ada kepala otak kita. Kalau generasi kita tuan-tuan, Allah pun dia tak kenal, Nabi pun dia tak kenal, Quran dia tak kenal, handset dia tak kenal, agak-agak otaknya terjajah atau tidak? Otaknya terjajah tak ibu-ibu? Dan dia terpercaya dengan handset tu. Daripada Al-Quran. Al-Quran tu benda yang tidak diragui, tetapi orang tak nak baca. Handset ditengok hari-hari. Tak gitu tuan-tuan. Ustaz yang bercakap tu pun kadang sekali kena tipu sekali. Jadi dia pegang handset ni. Betul. Tuan-tuan, saya nak sebutkan, ini adalah renungan untuk kita bersama. Renungan pesanan daripada Nabi SAW. Kita jangan ambil sambil rewel. Memang selalu orang kata, Ustaz, handset ni kan ada kegunaan dia. Kita boleh ambil manfaat. Memang tak nafi. Tapi cuba bagi anak ibu-ibu, dia punya manfaat dengan mudarat mana lebih banyak?
Anak kita pegang macam mana agak-agak? Mudarat kan? Dia boleh tidur, tak tidur sampai pagi, betul tak? Tapi tahajud 2 rakaat tak boleh buat. Tak gitu tuan-tuan. Ni tuan-tuan. Mudarat lebih banyak. Saya nak sebut perkara ni tuan-tuan. Kenapa? Walaupun benda tu disebut hari-hari, tapi realitinya untuk kita pisahkan memang cukup payah. Ini adalah gerakan daripada barat yang kita lihat tuan-tuan. Mereka untuk mengubah gaya hidup orang Islam. Gaya hidup diubah. Jangan main-main tuan-tuan. Perkara ini dipesan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena tengok betul-betul. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, besok ni tuan-tuan, besok hari kerja ke hari cuti? Tuan-tuan, hari kerja hari cuti. Ibu-ibu hari kerja hari cuti. Itu tadi saya cakap dengan pengusi. Esok hari kerja, aku nak cakap sampai pukul 12, memang tak boleh. Nak cakap sampai pukul 12 tak boleh. Tapi tadi masa bual-bual kat dalam tu, ustaz ni kalau bagi pukul 12 pun tak kisah. Tuan-tuan, saya nak sebut tuan-tuan, orang Jawa kata, kat sini Parik Muhammad ni ramai Jawa, betul? Main sidik janji ke meletik. Tahu main sidik janji ke meletik? Tahu tuan-tuan? Sikit tu faham tak apa, jangan banyak tak faham satu abu pun. Saya bukan nak panjang-panjang malam ni tuan-tuan, saya faham sungguh. Kalau saya panjang-panjangkan, nanti hadiah kat depan ni tak sempat nak bagi. Satu meja tu tuan-tuan tu. Tu kan. Lepas tu tuan-tuan tengok air dengan nasi tu tak habis lagi tu. Jadi nak masa makan lagi, nak masa bagi hadiah tu memang tak habis. Saya boleh cerita sampai malam ni. Kan? Biasa kalau orang tuan-tuan pengantin baru tu kalau lama tak jumpa cerita sampai tak tidur, betul? Tapi saya tengok kat sini tuan-tuan, baru saya cakap belum sampai pukul 10, tinggal 5 minit lagi dah ramai yang tidur. Tu. Kan? Dah ramai yang tidur. Kenapa? Sebab ke dalam hati tu ada perasaan dia kata, aku ni macam dah pernah dengar lah, banyak kali aku dah dengar kan. Jadi dia tidur. Tapi tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, cuba ibu-ibu tengok, orang makan nasi lemak tiap-tiap pagi tu, ada tak makan sampai tertidur? Tak ada kan? Walaupun makan tiap-tiap pagi, betul tak? Hari ni makan, besok makan, lusa makan. Makan memang sedap. Padahal yang semalam lebih kurang je. Tapi dia kata, sedap betul. Mesti makan dalam keadaan sedap dan juga tak tidur. Betul tak? Kita ni dengar maulid tuan-tuan, kena setengah jam, dah patah tengkuk dah. Dah patah tengkuk. Ni masalahnya tuan-tuan. Generasi kita hari ni, minta maaf cerita tuan-tuan. Ini benda yang kita tengok dalam masyarakat kita hari ni. Sehingga orang hari ni tuan-tuan nak dengar kebenaran tu payah. Payah nak dengar kebenaran. Sebab tu yang kita kena tengok hari ni, ibu-ibu. Bukan senang, anak kita ni kita dah belanjakan duit untuk sekolah. Duduk dekat pasti berapa tahun? Kalau daripada umur 4 tahun sampai umur 6 tahun dah 3 tahun. Daripada masuk sekolah rendah, umur 7 tahun sampai umur 12 tahun, berapa tahun? 6 tahun, 3 campur 6, dah jadi 9. Pergi masuk pula, dah 6, masuk universiti, masuk sekolah menengah. 13 sampai 17. Kadang-kadang sampai 19. Sampai STPM tu. Berapa tahun? Berapa tahun dah tu? Dah 16. Masuk pula ambil BA 4 tahun. Berapa? 20 tahun. Ambil master 2 tahun. Berapa? Ambil PhD 4 tahun. Berapa? 20? Agak-agak ibu-ibu yakin tak dengan 26 tahun tu belanja dengan PhD, balik tu jadi anak soleh? Agak-agak yakin tak? Tuan-tuan yakin tak tuan-tuan? Yakin tak 26 tahun dibelanja tu untuk anak belajar tu, kita dah bagi duit dah bagi sistem dah bagi silibus dah bagi tuan guru dah bagi ustaz pensyarah, semua ngajar. Agak-agak yakin tak balik tu, dia boleh jadi anak yang soleh? Tetapi Nabi telah memberikan satu modul. Untuk jadi anak soleh, dia mesti kenal Allah, dia mesti kenal Rasul, dia mesti reti baca Quran. Baru jadi anak yang soleh. Kata ulama, disebutkan kisah tentang sahabat Nabi. Disebut dalam kitab Tarbiyatul Aulad oleh Dr. Abdullah Nasir Alwan. Apa dia kata? Kunna nu'allimu auladana maghazi Rasulillah kama nu'allimu suratan minal Quran. Kami ajar anak-anak kami ni
cerita perang Nabi, macam mana kami ajar helaian-helaian dalam Quran. Itu sahabat Nabi. Ajar anak dia tentang Nabi ni macam baca Quran. Helaian-helaian dalam Quran. Maknanya tuan-tuan, sahabat Nabi mengajar anak dia betul-betul mesti faham tentang Nabi SAW. Kita ajar anak-anak agak kenal Nabi atau tidak? Kenal Nabi agak-agak ibu-ibu? Dia bukan kenal Nabi, dia kenal Siti Nurhaliza. Betul tuan-tuan? Tak gitu? Dia kenal Saruhan. Betul tak ibu-ibu? Sebab dia hafal lagu. Hadis Nabi dia tak hafal. Lagu dia hafal. Ada ke tuan-tuan pagi-pagi bila pergi kedai, tuan-tuan dengar qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia jumpa kawan dengan kawan. Ada gitu? Tuan-tuan ada? Tak ada kan? Tapi kalau tuan-tuan tengok kalau dia menyanyi, agak-agak ikut nyanyi tak? Isteri kita tuan-tuan masak sambil nyanyi ke selawat ibu-ibu? Selawat, alhamdulillah, salah saya teka tuan-tuan. Kan? Tapi saya duk tengok kat TikTok tu, tengok orang masak menyanyi tu, lagu Hindustan tu. Apa dia? Orang India. Orang India. Ramai orang kita tu, orang Melayu yang mengucap 2 kalimah syahadat. Yang keadaannya macam tu. Sebab tu yang kita kena tengok betul-betul. Hari ini ramai orang yang Islam yang ada tu, dia banyak lari daripada apa yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tu yang nak kena jaga. Boleh faham tuan-tuan? Ujung yang saya nak sebut. Nabi ada pesan beberapa perkara. Perkara ni bakal berlaku besok di akhir zaman. Nabi pesan beberapa perkara. Nabi kata, ya'ti ala nasi zamanun. Akan datang satu masa di kalangan umat aku. La yabqa minal islami illa ismu. Islam ini tinggal nama aja. Nanti akan datang akhir zaman, Islam tinggal nama aja. Undang-undangnya tak ada. Betul ibu-ibu? Saya nak tanya ibu-ibu, dah duduk Malaysia ni bertahun dah, merdeka dah lama, undang-undang hudud ada tak? Boleh jawab tak? Undang-undang hudud ada tak? Tak ada Tuan-tuan ada tak undang-undang hudud? Tak ada Oh silap lah tuan-tuan. Mengaji tak habis. Mengaji sejarah Malaysia tak habis. Ada tuan-tuan. Dekat filem P.Ramlee je. Sumpah Semerah Padi. Tuan-tuan cuba tengok filem Sumpah Semerah Padi. Sumpah Semerah Padi ni, P.Ramlee jadi pengarah filem dia. Dia jadi pelakon utama. Dia buat jahat, dia kena sebat. Betul tuan-tuan? Dia nak beritahu kat kita, engkau tengok filem aku nak beritahu, inilah undang-undang Islam. Tapi kita merdeka, undang-undang hudud kita tak nampak. Padahal benda tu disebut dalam Al-Quranul Karim oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi betul lah Nabi kata la yabqa minal islami illa ismu. Islam tu tinggal namanya. Bahkan kita tengok hari ini tuan-tuan, orang Islam berani lawan undang-undang Islam. Tak gitu ibu. Hari ini kita dengar kes Nek Ailin, negeri Kelantan. Orang Islam, dia lawan undang-undang Islam, kanun jenayah syariah di mahkamah. Itu kita tengok hari ini, zaman kita hari ini. Berani tak beraninya orang Islam. Nama Melayu. Tapi melawan undang-undang Islam. Zaman kita itu. Sebab tu Nabi kata, la yabqa minal islami illa ismu. Islam tidak kekal kecuali tinggal. Wala yabqa minal Qur'ani illa rasmu. Quran ini tidak kekal kecuali tinggal tulisan. Quran tidak kekal kecuali tinggal tulisan. Saya contohkan gini. Kalau tuan-tuan tengok dekat kereta, ada ayat bunyi, Subhanallazi sakhkhara hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Itu kan ayat Quran tu kan? Ayat Quran tu dia lekat dekat dengan kereta, tapi tuan kereta naik kereta tak baca pun. Tak gitu tuan. Tuan kereta naik kereta tak baca pun, main lekat gitu je. Dan Quran tinggal tulisan. Nabi kata Quran tinggal tulisan. Tu kadang pergi masjid tu ada ayat bunyi dekat tiang-tiang masjid, dekat mimbar masjid. Ayat apa? Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salat wa ataz zakat wa lam yakhsha illallah. Orang yang imarahkan masjid Allah Ta'ala itu, yang beriman dengan Allah, beriman hari akhirat, sembahyang, zakat dan tidak takut kecuali Allah. Yang curi duit masjid siapa? Nak tanya tuan-tuan, yang curi duit masjid siapa tuan-tuan? Nak tanya ibu-ibu, yang curi duit masjid siapa? Bendahari masjid kan yang pegang masjid. Tak gitu tuan.
Tak payah nak sebutkan Quran sebut. Artinya apa? Quran sebut lama dah. Tapi tinggal tulisannya. Tak gitu tuan-tuan. Tinggal tulisan saja. Tuan-tuan tengok. Nak gambarkan betul lah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi kata apa? Masajidum amirah wa hiya kharabun minal huda. Masjidnya besar-besar tapi tak ada orang dalam. Betul ibu-ibu? Betul tuan-tuan Masjid besar tapi isi tak ada. Bilal bang sampai 5 kali satu hari. Betul ibu-ibu? Bilal bang 5 kali satu hari. Pergi masjid tak pergi masjid? Tak pergi kan? Oh berani ibu-ibu cakap. Tak berani, tak pergi masjid. Ni kita duk tengok masjid besar tapi orang tak nak pergi. Ibu-ibu, lembu sampai masjid tak? Sampai tak? Lembu sampai masjid tak? Bila? Korban pandai. Tapi pernah tak nampak lembu masuk masjid? Tak pernah kan? Tu. Bayangkan orang Bilal bang 5 kali satu hari tapi tak ada orang masuk masjid, agak-agak lebih teruk pada lembu tu. Betul tak saya punya analogi tuan-tuan? Dah simple aja. Lembu pun sampai masjid, cuma lembu tak pernah masuk masjid tuan-tuan. Tapi Bilal bang 5 kali satu hari tuan-tuan, tapi tak ada orang pergi. Tu kata Nabi, masjid besar tapi isi tak ada. Tuan-tuan cuba pergi Seri Sulong tuan-tuan. Masjid besar tak besar? Saya pernah ngajar kat situ tuan-tuan. Maghrib 3 baris. Tapi kalau tengok safnya berbaris, gitu. Masjid besar. Ini zaman kita hari ni, masjid besar tapi orang, tuan-tuan, RM1 dengan RM27, mana lebih banyak? Berapa? RM1 dengan 27, mana lebih banyak? Ibu-ibu, RM1 dengan 27, mana lebih banyak? 27 kan? Bermakna ibu-ibu punya matematik betul. Otaknya betul. RM1 dengan RM27 yang lebih banyak 27. Betul tuan-tuan Betul kan? Tapi kenapa bila bang tu sembahyang berjamaah 27 kali ganda dengan satu, yang satu juga dipilih, 27 tak pilih? Tak gitu ibu-ibu. Dalam bab matematik boleh betul, tapi dalam bab agama selalu salah. Dalam bab matematik selalu betul, tapi dalam bab agama selalu salah. Betul ibu-ibu? Besok pagi subuh dekat masjid penuh. Sebab malam ni dah tahu dah. Kalau tak penuh tu, memang tak betul lah tu. Kan simple, dalam Al-Quran dah sebut gitu. Kan simple. Nabi kata nanti akhir zaman masjidnya besar tapi orangnya tak ada. Ibu-ibu, minggu lepas, saya kuliah subuh di satu tempat di kawasan Batu Pahat. Tapi saya tak nak sebut tempat lah tuan-tuan kan. Sebab saya selalu buat live ni. Dia mesti tahu tuan-tuan. Ada satu tempat tu, tapi bukan kawasan Batu Pahat, kawasan Sengarang. Satu kampung saya pergi, dijemput kat situ. Saya kuliah subuh ketika itu. Jadi habis-habis je kuliah subuh, saya nak balik. Maka Pak Imam ni kata, Ustaz, saya jadi imam dekat masjid ini 25 tahun. Baru kali ini, hari pertama kuliah subuh. Saya jadi imam kat situ 25 tahun. Kuliah subuh baru hari tu saya datang. 25 tahun jadi imam, tak pernah kuliah subuh. Tak pernah. Hari tu saya datang, baru ada kuliah subuh. Saya tengok tuan-tuan punya masjid punya besar. Punya besar tuan-tuan. Yang datang boleh bilang dengan jari. 20 itu pengakuan Pak Imam dia. 25 tahun jadi imam, masjid baru kali pertama kuliah subuh. Itu satu. Ada satu lagi pula, surau. Ni pengalaman saya tuan-tuan dalam rehlah saya. Ada satu surau mengalir ke Yomping. Tapi tak payah sebutlah kampung mana tuan-tuan. Saya pernah dijemput maulid ke situ. Habis saja saya ceramah maulid, pengerusi dia kata, Ustaz, surau ni dah 12 tahun tak buat maulid. Dah 12 tahun tak buat maulid. Saya pun tanya, kuliah ada tak? Kuliah pun tak ada. Saya pun pesan pengurusi, tahun depan kalaulah saya dipanggil lagi sekali, saya rasa dah ada kuliah. Betul tahun berikutnya tuan-tuan dipanggil sekali lagi. Tahun berikutnya dipanggil. Saya tanya balik, dah ada kuliah? Dah Ustaz, sebulan 3 kali. Alhamdulillah tuan-tuan, 12 tahun tak pernah maulid, sekali maulid 3 kali tiap-tiap bulan kuliah.
Ada satu tempat tu. Jadi artinya rupa-rupanya ingat dengan Nabi ni dia menurunkan rahmat. Ingat dengan Nabi ni menurunkan rahmat. Tapi inilah situasi kita hari ni. Masjid besar tapi orang tak ada. Tapi main bola Johor lawan Selangor mesti penuh stadium. Tu. Penuh stadium. Masjid tak penuh. Tak gitu tuan-tuan. Ibu-ibu pernah tengok tak orang main bola tu bawa handset? Pernah tak tengok? Orang main bola tu sepak bola dia bawa handset tengah padang. Ada tak? Tapi orang jadi imam bawa handset. Tak gitu. Jadi imam bawa handset tu. Jadi makmum bawa handset. Apakah padang dengan masjid lebih mulia padang daripada masjid? Tak gitu tuan-tuan. Itu realiti tu. Realiti yang ada pada zaman kita. Ustaz datang tak ramai tapi penyanyi datang studio penuh. 17 September hari tu Bruno Mars datang kat Malaysia, 85,000 tiket settle. 85,000 tiket settle maknanya pendengar dia 85,000 orang. Penuh. Malam ni agak-agak berapa ribu? Cuba berapa ribu? Tuan-tuan, ni realiti kita. Saya sebut fakta tadi tu, ini realiti kita. Bukan saya nak mengata, itu realiti. Tahun lepas 22 hari bulan November datang tahun lepas. Ni tahun lepas 22 November Coldplay datang kat tempat yang sama 75,000 orang. Setahun berikutnya 17 September datang seorang lagi pula Bruno Mars 85,000. Tuan-tuan, tu realiti. Yang ada hari orang gemar untuk tengok artis daripada ustaz. Tak gitu. Nabi kata besok masjid besar tapi orang tak. Jadi kalau nak dapat selamat, besok pagi masjid kena penuh. Boleh tuan-tuan? Boleh? Saya nak sebut gini, ada satu ketiga itu, kan kerajaan negeri Johor ni dia buat semarak subuh. Semarak subuh. Jadi ada satu ketiga itu saya dijemput untuk kuliah semarak subuh. Semarak subuh. Ada salah satu tempat di Batu Pak, tuan-tuan, nak sebut takut orang kenal tempat tu. Tapi tempat tu tuan-tuan satu surau buat semarak subuh, sebelah dia tu padang bola. Tuan-tuan carilah surau dekat Batu Pahat ni yang sebelah dia padang bola. Tuan-tuan, kat mana surau tu? Kan? Tu. Saya dijemput ketiga itu untuk buat semarak subuh. Bahkan saya sendiri ada kuliah kat situ tiap-tiap bulan, sebulan 2 kali. Saya ada kuliah di situ. Tapi saya tengok kuliah biasa tu cuma 3 saf je. Hari tu kerana semarak subuh jadi 6. Jadi 6 saf lah. Banyaklah sikit tuan-tuan. Maka ketiga itu, hari tu yang saya tahu tuan-tuan, masa dibuat semarak subuh, taman tersebut tuan-tuan juga buat hari merdeka. Sambutan hari merdeka. Sambutan hari merdeka. Jadi saya pun kuliah subuh pada pagi itu, saya sebut. Tuan-tuan tengok kita ni menyambut merdeka dengan semarak subuh. Nanti siang ni, lepas kita kuliah subuh ni, tuan-tuan tengok mana lebih banyak surau ni dengan padang tu. Tu saya kata gitu tuan. Surau ni 6 saf je, tapi padang tu tengok. Surau ni kuliah subuh hanya setengah jam je. Yang tengok tu kepalanya sampai terhangguk-hangguk. Nanti lepas ni cuba tengok yang dekat padang. Kebetulan hari tu tuan-tuan, saya kuliah subuh tapi saya tak balik. Malam tu saya tidur kat surau tu. Saya tidur kat situ. Jadi saya balik daripada kuliah tuan-tuan, saya balik untuk tidur kat situ. Pukul 10.30 tak habis lagi program tu. Daripada pagi tu, pukul 10.30 malam. Saya kata betul lah memang orang kuliah subuh setengah jam dah ngantuk. Tapi duduk padang sampai malam tak ngantuk-ngantuk. Inilah realiti masyarakat kita hari ini yang saya nak sebut. Inilah realiti. Masjidnya besar, suraunya besar, orangnya tak ada. Tapi padangnya tuan-tuan bukan besar sangat pun. Tapi orang, ni realitinya kita hari ini. Kita bukan nak kata tu realiti yang ada. Realitinya begitu. Kalau buat kuliah kat masjid, orang tak ada tuan-tuan. Tapi kalau duduk kat warung, penuh. Walaupun warung tu sebelah-sebelah. Saya tadi tuan-tuan sebelum sampai sini tuan-tuan saya pergi warung dekat dengan traffic light depan tu. 2-3 warung tu dekat dengan pam minyak tu ada 2-3 warung. Saya duduk sekejap tuan-tuan, penuh satu warung tu. Sekejap je duduk, penuh. Tapi tadi masa saya datang sini tak penuh tuan-tuan, kecuali dah macam ni baru penuh.
Beza betul. Inilah tuan-tuan situasi kita hari ini. Nak penuhkan masjid payah, tapi nak penuhkan warung senang. Nak penuhkan masjid payah, nak penuhkan padang senang. Tak gitu ibu-ibu? Tu. Lagi ibu-ibu ni bawakan kain, bawakan kapet, lagi ramai dia datang. Tak gitu? Jual kain, jual kapet, memang ramai. Tapi kalau suruh dengar kuliah, memang tak ramai. Tak gitu ibu-ibu? Tak ya? Ya Alhamdulillah. Tu gitu. Cuba tanya isteri kita tuan-tuan, kalau hari raya, baju yang dah ada tu beli lagi tak? Beli tak? Tu. Perangai tu pelik tu. Nak marah tak boleh, tapi dah perangai dia. Nak buat macam mana tuan-tuan? Kan? Dah perangai dia lagu tu. Dah dia tu memang minta maaf tuan-tuan. Isteri kita tu minta maaf, dia kerja menghabiskan duit kita. Betul? Betul Betul tuan-tuan Setuju tak dengan saya tuan-tuan? Setuju kan? Agak-agak tuan-tuan statement saya ni, tuan-tuan setuju tak setuju? Oh gitu. Saya nak bagi tuan-tuan setuju malam ni. Cuba tuan-tuan tengok isteri tuan-tuan. Ini pesan Nabi tu. Bukan pesan saya, pesan Nabi. Isteri tuan-tuan tu, dia kemas rumah daripada pagi, betul? Mesin basuh 12 kilo tu, dia boleh settle sampai almari. Kalau tuan-tuan boleh settle tak sampai almari? Rumah sebesar-besar rumah dia kemas, betul? Anak 10 dia settle, betul? Pagi, petang, siang, malam dia buat kerja, betul? Malam pula dikerjakan, betul? Soalan saya, tuan-tuan bayar gaji dia tak? Jangan jawab, saya tanya. Tuan-tuan bayar gaji dia tak? Tak bayar. Dia taat, dia buat, ikut kerana apa? Dia sayang pada tuan-tuan, betul tak? Itulah dia punya pengorbanan. Tapi apa yang saya nak sebut sekarang ni, saya dan tuan-tuan dan ibu-ibu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seorang isteri atas dasar kasih sayang, dia sanggup buat tanpa gaji. Sekarang kita umat Nabi Muhammad, apakah pengorbanan kita terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah pengorbanan kita terhadap Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Isteri boleh berkorban tanpa bayar gaji, betul? Yang itu memang isteri kita suka, tuan-tuan. Tapi bukan saya nak bela, tapi itu realiti. Itu realiti. Tapi sekarang ni, kita tuan-tuan, apakah pengorbanan kita terhadap Nabi kita? Sebab itu kita kena ada pengorbanan. Isteri kita boleh berkorban. Tapi sekarang kita dengan Nabi kita, apa pengorbanan? Kalau tak ada pengorbanannya tuan-tuan, maka kena sebut separuh. Tak boleh sebut secara cukup. Pengorbanan disebut separuh, jadi apa? Tu tuan-tuan. Ibu-ibu kena ingat, pengorbanan disebut separuh, jadi pengor. Kita kena ada pengorbanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengorbanan kita kepada Nabi, apa yang dipesankan oleh Nabi, itulah yang kita kena ikut. Tetapi kita tengok hari ni, berapa ramai orang meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu tadi saya sebut, Islam tinggal nama, Quran tinggal tulisan. Masjid tuan-tuan besar tapi tak ada orang. Itu yang Nabi pesankan kepada kita. Tuan-tuan, mana pengusi? Tidur ke pengusi? 10 suku ni, boleh sambung lagi ke? Tuan-tuan, pengusi tak jawab. Tuan-tuan, saya biasa kalau pengusi tak jawab ni, saya tak boleh nak sambung, tuan-tuan. Dalam mesyuarat, power paling kuasa siapa? Pengusi. Tuan-tuan, dalam mesyuarat ni, majlis pun paling power ialah pengusi. Jadi kalau kita tanya macam mana pengusi, dia tak jawab, tu bahasa body language kata, cukuplah Ustaz. Tak gitu tuan-tuan Ibu-ibu kalau saya habiskan cepat ni, suka ke tak suka? Suka kan? Nak sambung tu memang boleh. Saya ni dah berpeluh, kipas tak ada tuan-tuan. Ibu-ibu ada kipas tu. Punya melampau ni tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya nak sebutkan pesanan daripada Nabi. Nabi itu dia pesan kepada kita tanda kasih sayang dia kepada kita. Sebab tu pesanan dia cukup banyak supaya kita kena ingat betul-betul. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya bukan nak panjang cakap. Sebab kenapa tuan-tuan, hadiah tu belum sempat bagi. Banyak tu hadiah, nanti nak sebut lagi tuan-tuan. Nak datang tu lama lagi. Jadi kalau saya sambung ni tuan-tuan, pukul 12 pun belum tentu habis. Kan? Jadi saya rasa cukuplah kadar tu. Sebab pengusi dia tak jawab saya punya soalan pun. Kan? Nak nyambung ke tak nyambung kan? Kesimpulan. Dia bunyi kesimpulan terus tu. Kalau dia suruh buat kesimpulan, tuan-tuan, saya simpulkan begini. Ini kesimpulan saya, tuan-tuan. Malam ni, dalam kita menyambut Rasul, tarikh yang Nabi kita sambut ni, tarikh kelahiran Nabi, sama dengan tarikh kematian dia.
Jadi dalam masa kita menyambut kita ni kelahiran Nabi, tarikh itu adalah sama dengan hari kematian. Jadi saya nak bawa cerita sedikit tentang Nabi meninggal. Kita menyambut hari lahir Nabi, tapi kita nak bawa sedikit Nabi meninggal. Dalam kitab Tabaqat Ibnu Sa'ad disebutkan bahawa oleh Imam Ibnu Sa'ad, jilid yang kedua, muka surat 230 lebih, mengisahkan ketika mana Nabi nak meninggal. Di pangkuan Sayyidatina Aisyah, maka Nabi kata, "Wahai Aisyah, kau tolong ambilkan aku duit yang aku simpan kepada kamu." Nabi ada simpan duit kepada Sayyidatina Aisyah. Jadi Nabi kata, "Kau tolong ambilkan duit tu bagi kat aku." Nabi pengsan. Aisyah tunggu. Kemudian Nabi sedar balik. Nabi kata, "Wahai Aisyah, mana duit yang aku simpan kat engkau?" Nabi pengsan lagi. Aisyah tunggu. Maka kali ketiga bila Nabi sadar ni, Nabi kata, "Wahai Aisyah, mana duit aku simpan kepada kamu?" Maka Aisyah bangun. Dia pun ambil duit yang disimpan. Dia tengok ada 7 dinar. Nabi belum pada meninggal, duit yang ditinggal hanya ada 7 dinar. Maka 7 dinar tu diberikan kepada Nabi SAW. Maka bila berikan kepada Nabi, Nabi kata dengan Aisyah, "Wahai Aisyah, kau pergi cari Sayyidina Ali. Kau berikan duit ni kepada dia. Kau sedekahkan, suruh dia sedekahkan. Aku tak nak sebelum mati ada tinggalan tentang harta yang menjadi persoalan kepada aku. Kau bagikan." Maka Aisyah pun cari Sayyidina Ali, diberikan supaya disedekahkan. Bila duit ni disedekahkan oleh Sayyidina Ali kepada orang fakir miskin, maka hari itu Nabi meninggal. Di pangkuan Sayyidina Aisyah, dalam keadaan tangannya diangkat, bila Nabi angkat tangan, Nabi pun kata, "Ila rafiqil a'la." Nabi kata macam tu tangan dia jatuh. Maka Malaikatul Maut ambil nyawa Nabi SAW dan Nabi meninggal. Itu kisah ketika mana Nabi SAW wafat. Jadi Nabi, tuan-tuan, belum meninggal sempat bersedekah. Nabi sebelum meninggal sempat dia berderma. Jadi tuan-tuan dan perempuan, malam ni sebelum balik boleh berderma atau tidak? Boleh. Mana tabung saya, tuan-tuan? Oh, kat sana dah tu. Tu kat belakang tu. Tu kan. Dah ada kan? Dah. Biasa kalau makan mentong pun boleh. Kan? Kan. Jadi saya atas cerita tadi tu, Nabi meninggal tetapi dia sempat lagi berderma. Saya ajaklah tuan-tuan dan perempuan untuk berderma malam ni. Boleh? Kalau tak sikit banyak. Kalau duit tak ada, cincin, gelang, kalung boleh. Tak ada masalah tu. Dibolehkan. Kenapa? Ibu-ibu kalau mati nak dimandikan, tangan ada cincin, tukang mandi buka tak buka? Sebelum tukang mandi buka, baik buka sekarang. Kan mudah. Bila balik nanti suami tengok, mana pula cincin? Dah ustaz minta tadi sedekah, jadi abang tinggal belikan lagi. Kan senang, tuan-tuan. Jenis tukang habiskan duit. Tuan-tuan kena cari duit. Tak gitu. Betul kan? Jadi saya tengok tuan-tuan masing-masing setuju dengan pandangan saya. Saya rasa cukup sekadar tu untuk malam ni. Saya tutup ceramah saya pada malam ini dengan kisah kewafatan junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Jadi sekadar itulah yang mampu untuk saya sampaikan. Moga-moga dengan sedikit daripada tazkirah dan ceramah tadi dapat membuka minda kita bahawa salah satu tanggungjawab kita dalam membina generasi. Untuk menghasilkan generasi, jangan lupa anak-anak kita tu wajib dikenalkan Allah, wajib dikenalkan Rasul, wajib diajar baca Al-Quran. Itu lebih utama. Itu lebih utama. Jadi sekadar itu untuk malam ni. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubaraka wa yaqinan shadiqan wa dinan qayyima. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Walillahil hamd.